Perbincangan di kalangan ulama daripada dahulu lagi adalah betul atau salah, sahih ataupun batal. Tidak ada ulama membincangkan kafir ataupun beriman, tidak. Ini bukan benda-benda usul akidah sehingga kalau orang ini pegang macam ni dia jadi kafir, kalau dia pegang satu lagi dia beriman. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif Almarhum As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa la nazalu nukarriru ala masami'ika annahu la yuqalu ay ya'taqida fil mayyiti aksara mimma annahu la yuqalu ay ya'taqida fil mayyiti aksara mimma ya'taqidu fil hayy fayuthbital af'ala lil hayy ala sabilit tasabbubi wa yuthbituha lil mayyiti ala sabilit ta'thiriz dzati wal ijadil haqiqi fa innahu la syakka anna hadza mimma la yuqalu. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang pertama, anjuran Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam menggunakan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah, kefahaman-kefahaman yang wajib diperbetulkan, hasil tangan almarhum As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, yang merujuk kepada kitab terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kita sampai ke muka surat 108, iaitu paragraf yang kedua atau yang ketiga dari bawah, atau paragraf yang ketiga dari atas. Berkali-kali saya ulangi di hadapan telinga kalian bahawa tidaklah logik apabila diyakini pada diri orang yang telah meninggal dunia itu melebihi keyakinan terhadap orang yang hidup. Ini apa cerita? Ini sebagai kesimpulan keterangan yang diberikan oleh almarhum Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala untuk memperbetulkan salah faham yang dipegang oleh sebahagian umat Islam yang menyangkakan bahawa meminta tolong kepada makhluk itu bergantung kepada hidup dan mati. Maksudnya apa? Di sisi mereka, meminta tolong kepada makhluk yang masih hidup di dunia itu dibenarkan,
Sementara meminta tolong kepada makhluk yang telah berpindah ke alam ruh, yang telah meninggal dunia, itu mereka hukumkan sebagai haram, bahkan syirik. Ya, syirkul akbar, mukhrijun anil millah. Syirik yang besar, kata mereka, yang menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam menjadi kafir. Ya. Jadi, ini adalah sangat keliru, kerana yang membezakan antara meminta tolong yang dibolehkan dan meminta tolong yang diharamkan, bahkan syirik, nisbah kepada makhluk, bukan melihat kepada adakah makhluk itu masih hidup atau telah meninggal dunia. Sebaliknya, melihat kepada iktikad, keyakinan orang yang meminta tolong itu, adakah meminta tolong itu atas jalan hakikat kepada makhluk, yang demikian adalah syirik. Atau di atas jalan asbab, dia tahu sebenarnya yang beri pertolongan adalah Allah, hanya saja makhluk ini sebagai usaha ikhtiar, sabab dan musabab, yang demikian itu tidak syirik. Tidak ada beza sama ada yang diminta tolong itu masih hidup atau telah meninggal dunia. Kalau kita tanya kepada mereka, apa alasan mereka membezakan meminta tolong dengan orang hidup boleh, masyru', dibenarkan, sementara meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia itu syirik, membawa kepada kufur. Apa yang membezakan? Biasanya mereka akan jawab, kerana orang yang hidup boleh tolong, makanya boleh kita minta tolong kepada mereka. Sementara orang yang telah meninggal dunia sudah tidak boleh tolong, makanya syirik meminta tolong kepada mereka. Pertama, ini keliru dari sudut bahawa semata-mata kerana orang yang kita minta tolong itu tidak boleh tolong, tidak menjadikan syirik. Bahkan orang yang hidup juga tidak semua boleh menolong kita. Kita biasa berjumpa keadaan di mana kita minta tolong dengan seseorang, dia kata, minta maaf, saya tak mampu nak tolong. Adakah oleh itu berarti kita syirik kerana meminta tolong dengan orang yang tidak mampu tolong? Itu satu. Yang kedua, apabila dia mendakwa bahawa orang yang hidup boleh menolong sedangkan orang yang telah meninggal dunia tidak boleh, maka soalan kita, boleh menolongnya orang yang hidup itu hakikatan am sababan? Adakah hakikat atau sekadar sebab saja? Kalau dia menjawab orang yang hidup memang boleh menolong secara hakikat, itulah syirik yang sebenar. Kerana yang menolong secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sudut itu tidak ada beza. Saya bagi contoh yang mudah ya. Satu orang berkata kepada doktor, kata dia, doktor, tolonglah sembuhkan penyakit anak saya. Saya dah tak tahan tengok anak saya ni dah sakit bertahun-tahun tak sembuh. Tolonglah sembuhkan penyakit anak saya. Jadi permintaan tolong orang ini kepada doktor yang masih hidup itu, adakah syirik atau tidak? Bergantung. Kalau dia dengan iktikad bahawa doktor itu hanya sebab, dia yakin yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, maka perkataan dia tadi meminta tolong itu tidak syirik. Sebaliknya, kalau memang dia berkeyakinan bahawa memang doktorlah yang menyembuhkan penyakit, bukan Allah, pada ketika itu menjadi syirik. Macam mana kita nak tahu? Selagi dia tidak ucapkan, kita tak tahu. Maka kita bersangka baik, sebagai orang beriman, tentulah dia tahu bahawa yang menyembuhkan adalah Allah, bukan makhluk. Tapi katalah dia menzahirkan. Bila anak dia telah sembuh dari penyakit, maka kita ucapkan tahniah, kita kata tahniahlah ya Tuhan, akhirnya Allah sembuhkan penyakit anak Tuhan, syukurlah. Lalu dia kata, bila pula Allah sembuhkan penyakit anak saya? Anak saya ni dah sakit 5 tahun. Tiap-tiap malam saya berdoa kepada Allah, tak pernah pun Allah sembuhkan. Saya berubat dengan doktor ni baru 3 hari sudah sembuh. Memang doktor yang sembuhkan penyakit anak saya, bukannya Allah. Kalau dia zahirkan demikian, maka jelas bila dia meminta tolong kepada doktor tadi, itu adalah satu bentuk kesyirikan. Kerana disertai dengan iktikad bahawa memang makhluk yang menolong secara hakiki. Lalu mereka mungkin memperli, kalau kita boleh minta tolong dengan orang telah meninggal dunia, kata mereka, kenapa kita tak minta tolong pergi ke kubur, minta tolong orang dalam kubur tu gorengkan untuk kita sepinggan mi, minta tolong dia bersihkan halaman atau apa. Kata boleh minta tolong dengan orang mati.
Ini penyakit tidak malu menonjolkan kebodohan. Atau dengan erti kata lain yang saya selalu sebut, ya, penyakit apa ingat? BBAK. Biar bodoh asal confident. Kan confident pula dia cakap, suruh orang mati goreng mi. Dia kita minta tolong itu tentulah sesuai dengan keadaan. Ya. Harapan kita meminta tolong kepada orang telah meninggal dunia itu pun orang-orang soleh. Ya, bukan kita minta tolong kepada semua orang yang telah meninggal dunia, orang soleh, wali-wali Allah, para nabi, iaitu kita mengharapkan doa, ya, kebaikan daripada mereka di alam roh, dan memang sabit dalam hadis-hadis yang pelbagai bahawa orang yang telah meninggal dunia di alam roh mendoakan orang yang hidup di dunia. Jadi tak salahlah kita mengharapkan bahawa doa mereka itu menjadi sebab tertunainya hajat kita, dengan yakin hakikat yang menunaikan hajat adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lain. Bahkan tokoh yang menjadi idola golongan ini iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri, kalau kita lihat beliau memang berpendirian bersetuju bahawa orang yang telah meninggal dunia boleh mendoakan orang yang masih hidup. Beliau tidak mempertikaikan. Cuma beliau mempunyai pendirian yang berbeza dengan ulama-ulama sebelum beliau, atau dengan arti kata lain beliau melanggar ijma' ulama dengan beliau mengatakan tak boleh kita itu minta tolong. Orang mati boleh mendoakan, tapi kita nak minta mereka doa tak boleh. Apa dalil? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil daripada Quran, tidak ada dalil daripada hadis Nabi SAW. Sekadar Al-Imam Ibn Taymiyah mendakwa sad lizzari'ah, menyekat jalan, kata beliau, daripada kesyirikan. Sama juga, minta tolong dengan orang hidup juga boleh jadi syirik. Bahkan zahirnya lebih terang lagi, kerana orang hidup tu kan nampak dia hebat, dia buat itu jadi, dia buat ini jadi. Ya, orang mati kan dah terbaring dalam kubur, tak nampak dia buat apa-apa pun. Hanya oleh kerana warid dalam hadis-hadis bahawa orang mati itu dalam roh mendoakan, maka kita meminta supaya moga-moga mereka mendoakan kita. Jadi inilah yang disebutkan di sini. Tak putus-putus kami mengulangkan pada pendengaran kamu bahawa tidak masuk akal seseorang itu berkeyakinan pada orang mati melebihi daripada apa yang dia yakin pada orang hidup. Mereka ini ada su'uzon, ada sangkaan buruk terhadap umat Nabi Muhammad SAW, menyangkakan kalau kita itu minta tolong dengan orang mati berarti kita menuhankan orang mati. Ini jelas tak betul. Kalau betul lah dakwaan mereka minta tolong dengan orang mati itu syirik, pertama dia kena faham syirik itu apa. Syirik dengan perkataan yang mudah adalah menuhankan selain daripada Allah, itu syirik. Kalau minta tolong dengan orang mati adalah syirik, berarti minta tolong orang mati adalah menuhankan orang mati. Kalau begitu, minta tolong dengan orang hidup adalah menuhankan orang hidup. Maka tak ada makna dia kata tak tolong orang hidup boleh, minta tolong orang mati syirik. Kalau minta tolong itu adalah menuhankan, maka minta tolong orang hidup juga syirik. Kerana menuhankan orang hidup. Tak ada ajaran kita menuhankan orang hidup tak apa, menuhankan orang mati syirik. Tak ada. Yang namanya menuhankan selain daripada Allah, semuanya syirik. Yang hidupkah, yang matikah, batukah, kayukah, malaikatkah, nabikah, kalau sampai dituhankan, maka itu syirik. Tapi benarkah orang-orang beriman yang faham tauhid ini, memang ketika mana mereka meminta tolong kepada orang mati itu mereka menuhankan? Ini persoalan dia. Ini yang dikatakan tak masuk akal. Kita bayangkan, misalnya di Shah Alam ni ada satu orang ulama yang soleh, yang hebat, zahir di tangan dia itu pelbagai karamah, ya, perkara-perkara yang menunjukkan dia ni orang soleh. Dia pun istiqamah, jaga syariat, ya. Adakah kita sembah dia? Tidak. Dia hidup. Masya Allah, tabarakallah. Kata-kata nasihat dia menyentuh hati, ya, perbuatan dia menjadi contoh. Bahkan kadang-kadang berlaku perkara-perkara yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada dia, pun kita tak sembah dia. Tahu-tahu lepas dia meninggal dunia, kita sembah. Kan tak masuk akal. Ini yang dimaksudkan oleh beliau, oleh almarhum Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Ini maksud beliau tak masuk akal. Kita itu berkeyakinan pada orang mati lebih hebat daripada apa yang kita berkeyakinan pada orang hidup. Lalu orang yang meminta tolong itu menetapkan perbuatan-perbuatan kepada orang hidup hanya sebagai sebab. Dia kata orang hidup buat macam ni, buat macam itu, tolong dia, tolong itu sebenarnya sebab je.
Yang tolong adalah Allah. Tiba-tiba dia menetapkan kepada orang mati, memang orang mati yang tolong secara hakiki, secara sebenar. Orang mati yang mewujudkan. Maka ini tidak ragu-ragu lagi sesuatu yang tidak masuk akal. Mempercayai pada orang mati lebih pada apa yang ada pada orang hidup, itu tidak masuk akal. Baik. Qala rahimallahu ta'ala faghayatu amri hadzal mustaghithi bil mayyiti ba'da kulli tanazzulin ayyakuna kama yatlubul auna minal muq'adi ghairi alimin annahu muq'ad wa ma yastati'u yaqula inna dzalika syirkun. Tak apalah, kita kata, kita cubalah lihat daripada sudut mereka yang mengatakan, oh kalau orang mati ni mereka tak boleh buat apa-apa, mereka memang tak boleh tolong kita. Tak apa. Jadi kemuncak daripada apa yang berlaku kepada orang yang meminta tolong dengan orang telah meninggal dunia ini, kita ketepikanlah prinsip-prinsip yang kita telah terangkan tu, kita cuba nak melihat daripada sudut mereka. Maka sama seperti orang yang meminta pertolongan daripada satu orang yang lumpuh, padahal dia tak tahu orang tu lumpuh. Orang tu stroke, tak boleh buat apa. Dia letakkan atas kursi, duduk di atas kursi. Nampak orang ni, nak minta tolong angkat beg boleh. Dia tak tahu orang tu tak boleh tolong dia. Jadi paling-paling begitulah hal keadaan tadi. Orang yang minta tolong dengan orang telah meninggal dunia, misalnya di alam roh sana, dia ini tidak mendoakan. Jadi samalah macam ini. Maka adakah kita akan sampai mengatakan orang minta tolong orang lumpuh tadi, padahal orang lumpuh tak boleh tolong dia, maka dia itu telah syirik? Kan tidak demikian. Ala anna tasabbuba maqdurun lil mayyiti wa fi imkanihi ayaktasibahu kal hayyi bid-du'a lana fa innal arwaha tad'u li aqaribihim. Tadi kita dah bagi contoh ya, kalaulah kita for the sake of argument kita assume lah ya orang mati ni tak boleh buat apa-apa, tiba-tiba minta tolong dengan dia, masih sama macam kita minta tolong dengan orang hidup yang rupanya dia tak boleh buat apa-apa. Bukan syirik. Ya. Baik. Tetapi menjadi sebab untuk melakukan sesuatu sebenarnya mampu dilakukan untuk orang yang telah meninggal dunia ini, dan mampu dia itu untuk melakukan sebagaimana orang hidup, iaitu dengan berdoa kepada kita. Kerana ruh-ruh memang mendoakan kepada saudara-saudaranya. Mana tahu? Tak nampak pun. Ini namanya benda sam'iyat, ya, benda yang kita tak nampak tapi kita tahu melalui perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amalan-amalan kamu yang kita doa amal atas dunia ni, baik atau buruk, itu dipamerkan kepada saudara-saudara kamu dan ahli-ahli keluarga kamu di kalangan yang telah meninggal dunia. So kita patut ada rasa segan lah. Walaupun mak ayah dah meninggal, katalah tok kita dulu ulama, ya, masa dia hidup kita malulah kita cucu ulama. Sekarang tok dah tak ada, kita buatlah apa kita suka. Ya. Kalau ikut pada hadis ni, patut kita malu juga. Kerana amalan kita ini baik atau buruk dipamerkan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Fa in kana khairan istabsharu bihi. Kalaulah amalan itu merupakan amalan yang baik, maka ruh-ruh ini merasa gembira dengannya. Seronok melihat bahawa rupanya saudara-saudara kita yang kita tinggalkan di alam dunia ini, mereka beramal soleh. Wa in kana ghaira dzalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Dan sekiranya lain daripada itu apa? Maknanya amalan tak baiklah. Tadi kalau amalan baik mereka bergembira. Tapi kalau lain daripada itu, maknanya amalan yang buruk, lalu mereka akan berdoa, ya Allah, janganlah kamu matikan mereka, saudara-saudara kami ni yang tengah bergelumang dengan maksiat dan sebagainya ni. Jangan matikan mereka sehingga engkau beri hidayah kepada mereka sebagaimana engkau telah beri hidayah kepada kami dahulu. Ini doa di alam arwah.
Ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan mempunyai banyak jalur yang saling kuat memperkuatkan. Mungkin atas satu jalur tidak begitu kuat, tapi ada banyak jalur dia menjadi hasan li ghairihi. Hadis yang elok, yang kuat dengan sebab disokong oleh jalur-jalur yang lain. Wa rawa Ibnu Mubarak bisanadihi ila Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah taala meriwayatkan dengan sanadnya kepada sahabat Nabi iaitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, tu'radu a'malul ahya'i 'alal mauta fa idza ra'au hasanan farihu wastabsharu wa in ra'au su'an qalu Allahumma raji' bih. Diriwayatkan bahawa amalan-amalan orang hidup itu dipamerkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Apabila mereka melihatnya baik, bagus amalan itu, mereka merasa seronok dan bergembira. Dan apabila mereka melihat buruk amalan itu, lalu mereka mendoakan bagi orang yang telah hidup itu supaya kembali kepada kebaikan, meninggalkan kejahatan. Selesai. Alhamdulillah. Usaha daripada almarhum Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala untuk memperbetulkan salah faham yang berkaitan tentang isu-isu tawassul, tabarruk, istighasah yang dituduh sebagai syirik oleh sebahagian daripada umat Islam, dan moga-moga penerangan itu membawa manfaat kepada semua. Jadi kita pergi kepada Al-Babus Sani, bab yang kedua. Banyak tahun juga kita mengaji 4-5 tahun dah baru masuk bab kedua. Tak apalah, janji ada progress Mabahis Nabawiyah. Ini nak bincang tentang kenabian. Wa fiha khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan tentang kenabian ini antaranya membincangkan apa yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ada perkara-perkara yang sama Nabi SAW dengan umat sama. Misalnya sama-sama wajib sembahyang 5 waktu, sama-sama wajib berpuasa. Tapi ada perkara yang khusus untuk Nabi SAW seorang sahaja. Wa haqiqatun nubuwati wa haqiqatul basyariyah. Apakah hakikat kenabian yang ada pada Nabi SAW dan apakah hakikat kemanusiaan? Sebab kalau tak faham macam ni, orang jadi confused. Yang tak faham kenabian, dia kata kenapa pula Nabi boleh? Kan pelik macam tu. Yang tak faham kemanusiaan, kenapa pula Nabi boleh sakit? Kenapa pula Nabi boleh tidur? Dia tak faham bahawa Nabi SAW bashar, manusia. Tapi sebagaimana dalam syair disebutkan, Muhammadun basharun la kal bashari. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi bukan macam manusia. Macam mana tu? Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bahkan baginda itu umpama batu yakut di kalangan batu-batu. Yakut tu batu juga, tapi kan berbeza, ada nilai. Batu kerikil orang tak pandang pun. Ada atas meja pun orang kuis-kuis saja batu kerikil. Tapi sama-sama batu. Kena faham begitu Nabi SAW manusia, tapi manusia yang istimewa, yang ada khasais. Ada perkara-perkara yang khusus untuk baginda. Wa mafhumut tabarruki bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asaruhu. Dan bagaimana memahami konsep mengambil berkat dengan Nabi SAW dan apakah kesan mengambil berkat dengan Nabi SAW. Ada sebahagian yang keliru, dia ingat tak boleh ambil berkat, syirik dan sebagainya. Tapi saya perhati kata-kata mereka menerima. Kalau ambil berkat dengan Nabi SAW, mereka terima. Cuma mereka menyempitkan konsep ambil berkat ini hanya kepada Nabi SAW seorang saja. Kalau nak ambil berkat dengan orang soleh, tak boleh. Ambil berkat dengan wali, tak boleh. Ini dakwaan yang tidak ada dalil yang menyokong. Kerana nak mentaksiskan ini perlu ada dalil. Qala rahimahullah ta'ala, al-khasaisul muhammadiyyati, al-khasaisul muhammadiyatu wa mauqiful ulama'i minha. Perkara-perkara istimewa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pendirian para ulama berkaitan dengannya.
i'tanal ulama'u bil khasa'isin nabawiyyati i'tina'an aziman bitta'lifi wasyarhi. Para ulama mengambil berat betul nak meriwayatkan perkara-perkara yang istimewa untuk Nabi SAW ini dengan tulisan, dengan syarahan, wal jam'i wal ifradi bil bahsi, menghimpunkan dan ada kalanya mengkhususkan dengan melakukan penyelidikan. Wa ashharuha wa ajma'uha al khasa'isul kubra lil imamil hafizi Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Jadi kitab yang paling masyhur dan yang paling komplit yang menceritakan tentang keistimewaan Nabi SAW adalah kitab yang diberi nama Al-Khasa'isul Kubra. Perkara-perkara istimewa yang agung yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Wa hadhihi al-khasa'isu katsiratun jiddan. Minha ma sahha sanaduhu wa minha ma lam yasih wa minha ma huwa mukhtalafun fihi bainal ulama idh yara ba'duhum annahu sahihun wa yara al-akharuna khilafa dhalika fahiya masailun khilafiyatun. Baik, keistimewaan yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Ya, bukan satu dua, banyak. Tapi ada antara kelebihan itu dari segi sanadnya sahih dan ada juga yang dari segi sanadnya tidak sahih. Cuma kita kena faham, bila tidak sahih tidak bererti palsu. Ya, tidak sahih bererti kemungkinan itu daripada Nabi SAW atau sebenarnya daripada Nabi SAW itu tidak sebagus kalau hadis itu sahih. Tapi masih ada kemungkinan bahawa perkara itu betul. Makanya hadis yang dhaif ini masih diterima dalam bab sirah, dalam bab menceritakan perjalanan hidup Nabi SAW. Bukan nak cerita hukum. Kalau hukum, ulama strict. Kalau hadis dhaif, tu ramai ulama tak selesa nak jadikan sandaran hukum. Nak kata ni halal, ni haram, tu nak cari yang sahih atau paling tidak yang asalnya dhaif tapi sudah naik status jadi hasan. Tapi kalau yang memang dhaif, ya, kebanyakan ulama tu tak maulah menjadikan ia sebagai sandaran hukum. Tetapi misalnya kalau diceritakan tentang keistimewaan Nabi SAW, baginda ketika dilahirkan dalam keadaan telah berkhitan, kan kita lahir belum berkhitan lagi. Ada kalau orang Arab biasanya masih baby dia sudah khitankan. Kita orang Melayu ni biasa dah sekolah rendah tu kita khitankan. Tapi yang lahir-lahir telah berkhitan itu satu perkara yang ganjil lah. Jadi tapi riwayat yang menceritakan bahawa Nabi SAW lahir dalam keadaan telah berkhitan itu dhaif. Tapi adakah ia membabitkan hukum? Tidak. Hukum berkhitan itu cerita lain. Itu ada dalil-dalil yang lain. Hanya nak cerita lain Nabi SAW daripada manusia yang lain. Maka kalau dhaif sekalipun tidak sampai dilarang, ya, kita itu menyampaikan kisah tersebut. Tapi nak kata pasti confirm, tidak begitu pasti kejadian itu betul atau tidak. Dan ada juga yang ulama khilaf. Yang tadi itu ulama kata sahih. Yang ini pula ulama kata ini hadis tidak sahih, ia dhaif. Ada pula yang sebahagian ulama kata sahih, tapi ulama lain kata tidak. Itu namanya mukhtalaf, khilaf. Jadi khilaf macam ini ada ruang untuk kita berlapang dada. Kerana al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad satu orang ulama tidak sampai dibatalkan oleh ijtihad ulama yang lain. Itu yang kadang-kadang orang tak faham. Dia datang, dia kata dalam bab masalah baca kunut subuh, dia kata pendapat yang rajih adalah tak sunat. Tak ada apa makna. Rajih di sisi kamu. Dahulu lagi ada ulama yang memang berpendirian macam kamu, iaitu tak sunat. Jadi pendirian ulama yang berkali ganda lebih hebat daripada kamu pun tidak mampu membatalkan ijtihad ulama yang lain, maka kamu nak merajih-rajihkan tidak ada mana. Kalau kamu nak taklid, silakan taklid mazhab yang kata tak sunat, tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak mendakwa kononnya kamu berpendapat rajih, maka orang lain kena ikut mengatakan itu rajih, itu tak ada nilai.
Adakah kamu lebih hebat daripada Imam Abu Hanifah? Lebih hebat daripada Imam Ahmad bin Hanbal? Kedua-duanya menganggap kunut subuh tidak sunat. Tapi tidak membatalkan ijtihad Imam Malik yang mengatakan sunat. Tidak membatalkan ijtihad Imam Syafi'i yang mengatakan sunat. Begitu juga dalam bab menilai hadis, bila ada ulama pakar hadis yang menilai sahih, ada ulama pakar hadis yang menilai tidak sahih, maka saling tidak membatalkan. Itu masalah yang khilaf. Qala rahimallahu ta'ala wal kalamu fi hadairun bainal ulama'i min qadimin bainas sawabi wal khata' was sihhati wal butlan la bainal kufri wal iman. Yang nak di-highlightkan adalah perbincangan di kalangan ulama tentang isu adakah Nabi SAW ada kelebihan macam ini. Kan yang sehari dua ni isu Nur Muhammad misalnya dibincangkan. Ya, sana riwayatnya itu dipertikaikan oleh ulama. Ini kata riwayatnya maudhu' dan sebagainya. Jadi nak ditekankan bahawa perbincangan di kalangan ulama daripada dahulu lagi adalah betul atau salah, sahih ataupun batal. Tidak ada ulama membincangkan kafir ataupun beriman, tidak. Ini bukan benda-benda usul akidah sehingga kalau orang dipegang macam ni dia jadi kafir, kalau dia pegang satu lagi dia beriman. Bukan, ini hanya perkara khasais. Jadi dia berkisar pada melihat sanad riwayat itu adakah sahih, adakah dhaif, ataupun adakah ulama sendiri khilaf tentang kesahihan atau dhaifnya sesebuah riwayat itu. Tidak sampai membawa kepada iman dan kufur. Wal ulama'u yakhtalifuna fi katsirin minal ahadits wa yaruddu ba'dhum ala ba'din fi tashihiha wa tad'ifiha aw raddiha. Jadi ulama ni biasa khilaf dalam banyak hadis-hadis. Ada sebahagian itu membangkang hujah sebahagian yang lain, yang ini kata sahih, yang ini kata tak, perawi ini sebenarnya begini-begini, yang ini pula kata tak, yang ini perawinya begini-begini. Itu biasa. Likhtilafi anzarihim fi taqyimi asanidiha wa naqdi rijaliha. Kenapa biasa khilaf tu? Kerana berbeza penilaian mereka di dalam menilai sanad-sanad hadis itu dan di dalam mengkritik perawi-perawi dia. Kita yang bukan ahli hadis pun dalam menilai kawan kita sendiri pun kita khilaf. Kawan kita satu pejabat, kau mana dapat tahu berita tu? Dia khabar. Syah, aku kalau dia cabar aku tak percaya. Ya, aku okey je dengan dia. Kan? Kawan sepejabat, orang ni kata rasa okey. Yang suami kata, kalau aku tak percaya dengan dia. Kita bukan pakar penilai hadis pun. Kita masih berbeza pandangan. Apatah lagi yang pakar, mereka lihat daripada pelbagai sudut, maka berlakunya perbezaan pandangan itu biasa. Wallahu alam, insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan dengan sambungan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.